Next kita akan panggil kita punya seorang lagi, jejaka tampan. Dia selalunya rambut dia beruban sikit, hari ni dia dah dye. Okay, so dia ni daripada buat agent ni secara part time. Okay, dah buat secara part time dan kemudian slowly dia berhenti kerja. Dia berhenti kan, dia berhenti kerja semata-mata nak jadi full time. Okay, so kita tanya dia berapanya yang dia dah buat sepanjang dia join ni. Dan itulah saya kenalkan Encik Zali Sabri. Okay, dia ni kalau dalam sekarang ni baru tak silap baru setahun dalam industri, tapi orang dah gelar dia ayahanda BSP lah. Main fokus dia hanyalah BSP. Alright. So jom kita dengar daripada Zali Sabri. Okay, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu. Mungkin ramai yang tak, bukan kata, mungkin memang ramai yang tak kenal pun. Okay, nama saya Zali Sabri Okay, Zali Sabri, so saya dalam bidang rent ni, real estate agent ni baru dalam masa setahun lah yang betul-betul bergiat aktif. Okay, apa yang nak sharing pada malam ni, maksudnya bagaimana bermulanya sebagai ejen hartanah yang baru. Saya ni dulu bermula dengan secara part time. Okay, saya bukan terus bermula dengan secara full time. Daripada part time tu, saya mula berjinak-jinak untuk buat full time. Okay. Saya sebenarnya asalnya bekerja kerja kilang je dekat Jackson 15 kat Shah Alam. Okay, pada mulanya saya berminat dalam bidang rent ni sebab pertama sekali, first yang saya ingat lah, income 5 figure income lah. Masa tu saya nak cuba capai target dengan income RM10,000. So sebab saya fikir masa tu kalau saya kerja tempat kerja lama saya tu, kerja kilang tu, kalau saya nak tunggu gaji 10,000 tu memang kalau ikut logika memang lambat lah. Memang lambat. Tapi untuk apa orang cakap ni, jalan yang lebih pintas untuk saya achieve target income saya tu, so saya mula mencuburi bidang rent secara part time. Okay, first kali masa mula-mula saya join tadi, saya masuk kelas pada hari Rabu dan hari Khamis. Masa tu saya bekerja. Okay, saya bekerja pukul 8 pagi sampai 5.30. Okay, 8 pagi sampai 5.30. Balik kerja terus pergi training. Masa tu saya bayar, kalau tak silap masa tu promotion 150 masa tu promotion. Kalau tak ada promotion hampir dalam 300 lah kena bayar. 299 kalau tak silap saya. Okay, lepas tu bila saya dapat keputusan tu, 2 hari tu saya masuk kelas. Saya ingat lagi masa tu saya masuk kelas bersama dengan Sifu Telong. Maknanya Siapa dia? Hafiz Zailani lah. Hafiz Zailani memang dikenali sebagai nama Telong lah. Senang, memang senang nak ingat nama panggil Telong. Jangan saya panggil nama Hafiz, memang dia famous dengan nama Telong lah. Okay, so masa saya pergi training tu 2 hari tu, semangat saya memang berkobar-kobar. Saya nak belajar apa basic tentang rent ni. Macam mana nak jual rumah, macam mana nak deal dengan bank, nak deal dengan lawyer, deal dengan owner, deal dengan pembeli dan deal dengan pejabat tanah. Masa tu saya fikir, serabutnya kerja ni. Sebab banyak sangat yang terlampau saya nak kena deal. Tapi saya silap. Memang saya silap. Bila saya dah pergi join training tu, dalam training tu punya benda ni memang nampak mudah, memang mudah. Memang mudah lah, tak adalah susah mana pun. Kalau tengok dari segi proses tu, dia punya proses tu memanglah kadang-kadang kita nak first owner, call owner, lepas tu kena buat marketing, lepas tu nak cari buyer, lepas dapat buyer pula nak deal booking, lepas deal booking pula nak kena settle dengan banker, lawyer banker. So proses dia banyak kerja tu. Memang banyak kerja. Pengenalan tu mula-mula sebab kita punya mindset ni dia banyak negatif apa, banyak benda yang negatif. Sebenarnya kita nak berjaya ni, kita kena lebih pada fikir positif. So pada masa tu memang saya fikir saya nak try dan saya nak cuba, dan pada masa sama saya kena buat tindakan. Kalau saya just nak try, nak cuba, dengar training 2 hari pada masa tu, tapi saya tak ada buat tindakan, so memang tak ada result lah. So tindakan saya hanya dengar taklimat saja, tapi tindakannya tak ada. Jadi pada masa tu saya cuba cabar diri saya. Untuk first tu, saya tak fikir langsung pasal closing dulu. Mindset saya masa tu saya tak fikir pasal closing. Saya hanya fikir bagaimana saya nak cuba atasi proses ni satu persatu, dan benda tu saya benar-benar faham. Dan saya senang cerita, saya tak perlu nak belajar banker ke, saya tak perlu nak ambil masuk kelas untuk lawyer, nak deal macam mana, tak. Saya bukan jenis macam tu. Ni cara perwatakan saya lah. So saya terus pergi hari Jumaat tu,
Saya pergi training hari Rabu dengan hari Khamis. So hari Jumaat saya dah call owner, dah start call owner. Okey, saya cuba call owner dan saya cuba bercakap dengan owner. Mula-mula memang saya terus terang cakap, mana-mana ejen baru tak boleh tipu lah. Memang kita akan gugup, confirm akan gugup. Tiba-tiba kita nak call orang, nak bagi servis kita. So dia ada satu skrip yang emosi, yang menjiwai supaya owner tu Lembut maksudnya hati. lembut hati ataupun suka dengan kita. Kalau you up perasan, you up pun kadang-kadang ada bank call. Hello puan, ni puan ni ke? Maksudnya lebih kurang macam tu lah. Sebab kita ni lebih kepada servis. So daripada situ saya cuba, saya buat satu ratio lah. Saya buat satu ratio. Saya call 10 orang owner. Saya offer servis saya sebagai seorang ejen tanah. 10 orang owner, alhamdulillah saya dapat 3 appointment. Bermaksud ratio dekat situ, saya dapatkan dalam seminggu 6 appointment. Saya kena call 20 orang owner. Tu masuk ratio kat situ. Maksudnya keberkesanan kita untuk call owner untuk dapatkan satu appointment. Mula-mula memang rasa susah. Kalau nak cerita pasal rejection tu memang reject memang normal sebenarnya. Reject tu lagi seronok daripada tak reject. Sebab apa? Bila kita kena reject, so kita akan lagi cabar diri kita dan saya cuba kaji kat mana kesilapan saya. Kenapa orang tu reject saya? Daripada situ saya buat satu manuskrip supaya lebih apa cakap, lebih membeli jiwa lah. Senang membeli jiwa. Okey. Zali, so far daripada kerja daripada buat part time tu, berapa lama ambil masa untuk kepada jadi full time? Selepas buat berapa ribu baru ambil keputusan nak buat full time tu? Okey, untuk soalan tu, saya masa tu saya dah buat keputusan, saya dah claim dalam amount 70,000. Okey, so komisen saya dah tengok yang saya tak claim lagi dengan company Maxon. Dia masuk dalam akaun Maxon, term commission tu. So saya dah get ready, saya tengok dalam 70,000. So 70,000 tu saya pun dah kira komitmen saya. So saya boleh survive lah. Dalam masa berapa bulan tu? Saya bertindak masa tu saya buat dalam masa 6 bulan ataupun 5 bulan. Memang saya push kau-kau lah, saya buat kau-kau. Okay, nice. So lepas tu baru ambil keputusan untuk buat full time kan? Betul, sebab saya buat keputusan untuk buat full time tu kerana salah satu sebabnya lah, sebab saya dah tahu, saya dah boleh bawa diri saya. Maksudnya saya dah master macam mana saya nak call client, nak deal dengan buyer, nak call owner, lepas tu nak deal dengan lawyer, banker, and then pejabat tanah. Maknanya proses tu saya dah tahu. Benda tu saya dah tak perlu nak saya nak refer dengan leader saya, maknanya saya dah expert. And then saya dah yakin dan saya boleh bergerak sendiri. Soalan standard, okay? Soalan standard. Berapa kos awal kau start dalam bidang industri agent ni? Okay, macam ini saya memang soalan favorite lah. macam saya ambil satu kos, bukan kos, panggil kos marketing paling memang free lah senang cerita. Saya bermula dekat tempat saya sendiri. Saya menetap di Bandar Sarjana Putra. Kalau you tahu lah, mana tu dekat sini ada yang duduk kat Bandar Sarjana Putra ke, ataupun duduk dekat Putra Heights. Siapa lagi yang duduk dekat area macam cyber, memang tahu lah Bandar Sarjana Putra dekat mana. Okay, saya stay dekat sana. Pertama sekali saya punya strategi, saya susun saya punya strategi lah, sebab saya tak nak gunakan kos yang terlalu tinggi. So saya banyak call owner-owner yang dekat area Bandar Sarjana Putra je. Dan pada masa tu kelebihan saya, ramai ejen-ejen yang senior pun tak buat sale kat kawasan Bandar Sarjana Putra. Kat kawasan BSP ni. Sebab mungkin masa tu dia orang fikir demand kat sini tak berapa bagus. Tetapi Zali dah memecahkan. Tetapi pada masa tu, tapi betul lah, benda ni dia bergantung pada rezeki yang usaha rezeki kita. Lah, betul lah. Rezeki yang usaha kita. So saya buat sehabis baik kat kawasan saya sendiri je. You bayang, saya buat appointment, saya tak perlu bayar tol, saya tak perlu nak bayar minyak yang banyak. Tu saya main kawasan-kawasan taman-taman saya je. So dengan gunakan free cost marketing boleh buat 70,000 yang pertama, betul? Dalam masa 6 bulan. Ya, betul. Dan saya pun tak sangka benda tu menjadi. Alhamdulillah rezeki. Maksudnya saya percaya dengan proses, apa yang leader bagi kat saya, you trust the process, Zali, you buat tindakan and then result akan datang. Betul, memang betul. Aku cakap macam tu ke? Betul. So kalau macam you all yang rem baru ni, kalau baru nak bermula, better kita guna tempat kawasan kita sendiri. Sebab bukan apa, bila kita gunakan tempat kawasan kita sendiri sebagai untuk sebagai untuk listing, maksudnya kita dah familiar kawasan tu. At least kalau macam buyer tanya kat sini boleh exit kawasan mana paling terdekat,
Macam Bandar Suwana Putra ni dia memang kawasan strategi lah. Dia tengah-tengah, dia boleh pergi Putrajaya pun boleh, KL pun boleh, Cyber, Shah Alam, Kelang pun boleh. So dia tengah-tengah. Dan yang paling the best sekali dekat Bandar Suwana Putra ni, dia adalah satu rumah teres yang kawasan yang berharga 400,000 ke bawah. 400,000 ke bawah. So 400,000 ke bawah ni, untuk gaji yang 3,000 plus something, plus overtime pun still kita boleh closing. Okey. Itu yang mindset saya. Saya akan, maksudnya senang lah. Maksudnya senang saya nak dapatkan buyer yang harga bawah rumah teres. Rumah teres siapa yang tak idamkan? Semua orang idamkan rumah teres. Okey, tapi dengan harga bawah, dengan harga 400,000 ke bawah. Itu namanya kita panggil mass market lah, mass market. The best Alright. market. So kalau nanti nak dengar lagi perkongsian Zali ni, sebab masa memang mencemburui kita sekarang. Sebab tak nak pula nanti korang habis lambat sangat kan. Okay, so daripada Tuan Zali nanti once kalau korang join, kita ada banyak lagi sharing daripada mana yang achiever kita. So next kita datang macam Tuan Zali dengan Rozila tadi, persamaan dia adalah gunakan zero cost marketing. Okay, zero cost marketing.